Assalamualaikum. Inilah rupa anak durian musangking saya yang telah pun mendapat serangan hawar daun serta dimakan oleh serangga perosak. Atas kesibukan saya yang telah tidak melihat berapa minggu pokok durian ini, maka pokok durian musangking dan juga duri hitam saya telah pun mendapat serangan penyakit seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi saya perlu membuat rawatan terhadap penyakit yang menyebabkan pokok durian saya ini mati daun dan pucuknya tidak keluar. Ini pula merupakan keadaan setelah 3 minggu saya membuat rawatan dengan menggunakan racun kulat, racun serangga dan juga folia asid amino, maka telah pun menunjukkan penyembuhan dan sudah pun tumbuh pucuk-pucuk baru yang subur, hasil daripada perawatan yang saya buat selama 3 minggu. Jadi saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan apakah racun yang saya gunakan. Mai saya tunjukkan. Okey, pada minggu pertama saya menggunakan racun kulat antrakol. Racun ini untuk pengawalan penyakit hawar daun. Dan juga saya juga menggunakan racun serbuk Carbaryl, iaitu untuk mencegah serangan serangga perosak. Saya gunakan racun ini. Seterusnya saya menggunakan amino master, iaitu folia asid amino, untuk memberikan daya tahan yang tinggi kepada pokok saya. Saya menggunakan tong racun yang berkapasiti 16 liter. Jadi racun kulat antrakol ni hendaklah dimasukkan ke dalam tong racun ini menggunakan sukatan seperti yang telah ditulis di belakang pembungkus racun kulat antrakol ni. Jadi kita perlu menggunakan sukatan yang betul supaya tidak menjejaskan pokok durian kita. Seterusnya racun serbuk Carbaryl kita campur sekali dalam tong ini supaya memudahkan kerja, tak perlu kita racun banyak kali. Jadi campur saja dalam bersama dengan racun kulat itu menggunakan sukatan yang telah ditulis pada bahagian belakang pembungkus racun Carbaryl ini. Dan akhirnya kita campur pula folia asid amino master untuk meningkatkan ketahanan pokok menggunakan sukatan yang telah ditetapkan, yang telah ditulis pada bahagian botol asid amino ini. Jadi ketiga-tiga bahan ini kita campur sekali di dalam tong 16 liter ini. Seterusnya saya masukkan air ke dalam tong ini sebanyak 16 liter untuk digunakan semburan kepada pokok durian saya nanti. Okey, mari kita mulakan semburan bahan-bahan tersebut kepada pokok durian musangking dan juga duri hitam saya. Okey. Semburan racun kulat serta racun serangga dan juga folia ini mestilah dibuat secara keseluruhan pada bahagian daun sehingga basah kuyup
Begitu juga dengan pada bahagian batang, dahan serta di perdu pokok, untuk mencegah penularan serangan kulat dan juga serangga perosak ini. Jadi perlu disembur dengan banyak sehingga basah pada bahagian atas dan juga pada bahagian bawah daun serta dahan dan batang. Okey, itu saja pada minggu pertama cara pengawalan yang saya buat, dan saya akan tunggu seminggu lagi untuk saya menggunakan racun serangga dan juga racun kulat yang seterusnya nanti. Okey, kita tunggu sehingga pada minggu hadapan pula saya akan tunjukkan. Assalamualaikum. Sekarang masuk minggu kedua. Jadi cara pengawalannya saya menggunakan racun kulat Monseron, racun serangga Nurel di 505 dan juga asid amino master. Jadi saya akan campur ketiga-tiganya sekali lah. Tuan-tuan, saya menggunakan racun kulat dan juga racun serangga yang berbeza pada minggu kedua, supaya ianya lebih berkesan. Kita tidak menggunakan racun yang sama pada setiap minggu. Okey, saya akan campurkan ketiga-tiga bahan ini ke dalam tong racun 16 liter. Jadi saya hanya menggunakan racun kulat dan racun serangga yang berbeza, tapi masih lagi mengekalkan folia asid amino master untuk ketahanan pokok-pokok durian saya. Jadi sekali lagi diingatkan, kita perlu menggunakan racun dan juga bahan tersebut dengan sukatan seperti yang disyorkan pada bahagian label pembalut atau dalam di bahagian botol racun-racun tersebut, supaya tidak menjejaskan pokok durian ataupun anak durian kita. Okey, Jadi sekarang saya akan campur ketiga-tiga bahan tersebut. Okey, sekali lagi saya tunjukkan supaya tuan-tuan jelas ketiga-tiga bahan yang saya gunakan, iaitu racun Monseron, racun serangga Nurel serta asid amino. Okey, saya akan mulakan proses penyemburan. Okey, proses penyemburan sedang dibuat oleh saya. Semburan mestilah menyeluruh pada semua bahagian pokok, supaya tidak ada bahagian-bahagian yang tidak terkena dengan racun kulat, racun serangga dan juga asid amino ini. Okey. Supaya sebagai langkah keselamatan, kita perlulah memakai pakaian yang sempurna seperti penutup hidung dan juga penutup muka untuk melindungi racun tersebut daripada terkena mata dan juga tubuh badan. Jadi ini merupakan bahan-bahan yang saya gunakan untuk minggu kedua. Jadi kita tunggu pula pada minggu ketiga nanti apakah bahan-bahan yang saya akan gunakan. Okey, tunggu pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Okey tuan-tuan, pada minggu ketiga saya menggunakan Epta Trace Element Mangan, supaya kita dapat meningkatkan tahap kekuatan pokok durian serta memberikan mikronutrien kepada durian saya ini supaya ianya subur
dan dapat meningkatkan daya tahan daripada serangan penyakit kulat dan juga serangga perosak. Jadi pada minggu ketiga ini saya tidak menggunakan racun, tapi saya hanya menggunakan baja subur, trace elemen mangan yang menyediakan mikronutrien untuk meningkatkan ketahanan pokok durian musangking dan juga duri hitam. Jadi kita masih lagi menggunakan sukatan yang disyorkan pada bahagian label botol baja subur ini. Okey, sebagai langkah keselamatan, kita mesti menggunakan penutup muka seperti yang saya gunakan itu. Jadi saya akan mulakan penyemburan baja subur trace elemen mangan ini untuk memberikan mikronutrien kepada pokok yang telah terkena penyakit tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah bahan yang saya gunakan pada minggu ketiga. Dalam proses saya mengawal penyakit kulat hawa daun serta serangan serangga perosak terhadap pokok durian musangking dan juga duri hitam yang terdapat di dalam kebun saya ini. Jadi itulah selama 3 minggu cara pengawalan yang saya buat dan akhirnya telah membuahkan hasil yang positif. Iaitu pokok-pokok yang terkena hawa daun dan juga serangga perosak itu telah pun sembuh dan pucuk-pucuk yang baru telah pun tumbuh dengan baiknya. Jadi saya syorkan selepas ini saya akan menyembur racun kulat, racun serangga dan juga foliar 2 minggu sekali. Sama ada pokok durian ini terkena penyakit ataupun tidak, rutin 2 minggu sekali ini saya rasa sesuai untuk mengawal penyakit durian musangking dan juga duri hitam. Jadi tuan-tuan dan puan, itu saja perkongsian pada kali ini. Semoga ianya dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.